Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya, Ustaz Muhammad Farid, mata pelajaran Jawi tahun 4 di bawah tajuk imbuhan awalan peng dan meng. Pada kata dasar berawalan dengan bunyi a, suku kata terbuka. Jom kita mulakan. Baiklah anak-anak murid sekalian, di muka surat 37 buku teks Jaiz Jawi tahun 4, kamu boleh buka di situ dan ada satu tajuk yang berkaitan dengan imbuhan awalan peng dan juga meng. Sebelum ini kita dah belajar topik iaitu imbuhan awalan ber, per dan juga ter. Tapi hari ini kita sambung kepada imbuhan awalan peng dan meng yang mana kita, kalau ikutkan di muka surat 37 itu ada banyak cabang dia. Okay, tapi kita pergi kepada satu-satu. So kita pergi kepada muka surat 38. Hari ini kita nak lebih fokus kepada imbuhan awalan peng dan meng pada kata dasar berawalan dengan bunyi a, suku kata terbuka. Baik, kalau di sini kita dah nampak dah. Kita nak tengok apabila ada imbuhan awalan peng dan meng, okey, mungkin boleh tengok di sini. Apabila ada imbuhan awalan peng dan juga meng pada kata dasar okey, berawalan dengan bunyi a, suku kata terbuka, maka kita nak tengok macam mana cara menjawikannya. Okey, baik, jom kita tengok. Okey. Yang pertama, imbuhan awalan peng dan meng pada kata dasar berawalan dengan bunyi a, suku kata terbuka. Baik, dekat sini dia ada 4 perkara yang penting untuk kita pastikan kita betul-betul nampak dan kita betul-betul tahu apa yang kita nak belajar hari ini. Baik, pertama, kita kena pastikan kita tahu ada imbuhan awalan peng dan meng. Itu yang pertama. Okey, pada kata dasar. Okey, mesti masuk. Maknanya imbuhan awalan peng dan meng tadi tu masuk pada kata dasar. Dan kata dasar itu mestilah berawalan dengan bunyi A. Dengan bunyi A ataupun huruf alif. Bunyi A kan huruf untuk huruf alif kan. Okey, kemudian dan apabila kata dasar itu berawalan dengan bunyi A, pastikan kata dasar itu adalah suku kata terbuka. So ada 4 perkara yang kita kena make sure. Pertama, satu, imbuhan awalan peng dan meng. Yang kedua, pada kata dasar. Yang ketiga, kata dasar itu mesti berawalan dengan bunyi A. Dan kata dasar yang berawalan dengan bunyi A tu mesti suku kata terbuka. So ada 4 benda yang kita kena make sure. Kita kena checklist, pastikan ini yang kita nak belajar hari ini. Okey, baik. So, macam mana caranya? Okey, apabila kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Kenapa huruf alif? Sebab A ni kan tadi untuk alif. Betul tak? Okey, pada bunyi A. A tu A kan? A untuk huruf alif. So, pada bunyi vokal tunggal ataupun suku kata terbuka, hendaklah dikekalkan huruf alif apabila menerima imbuhan awalan peng dan meng. So, senang cerita, apabila ada imbuhan peng dan meng masuk pada kata dasar yang berawalan dengan bunyi A ataupun huruf alif, pada suku kata terbuka, maka kekalkan sahaja alifnya. Baik, kita tengok contoh. Contohnya kita nak eja perkataan pengasuh. Okey. So kita tengok ada tak 4 syarat ni? Peng. Yang pertama, imbuhan awalan peng ataupun meng. So ada peng. Kemudian pada kata dasar, okey, kata dasarnya asuh yang berawalan dengan kata dasar itu berawalan dengan bunyi A ataupun huruf alif. Kemudian huruf A ni tadi adalah suku kata terbuka. Maka kekalkan saja huruf alif itu. So macam mana nak eja? Okey, peng ni kita akan eja panga lah. Panga. Kemudian asuh kita eja sahaja asuh tu macam biasa. A alif sin S sin U waw H H. Okey, alifnya perlu dikekalkan. Okey, boleh? Okey, baik. Seterusnya adalah imbuhan sama juga. Kita tengok contoh lain Kalau kita tengok kat sini ada imbuhan peng dan juga meng. Okey, pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Nampak? Kata dasarnya bermula dengan huruf alif. Kalau dalam Rumi adalah huruf A lah. Okey. Apabila masuk imbuhan peng dan meng, maka A-nya itu perlu dikekalkan. Nampak tak dekat sini dia kekalkan sahaja huruf alif tu. Asuh, pengasuh, mengasuh. Ajar, pengajar, mengajar. Alas, pengalas dan juga mengalas. Asah, pengasah dan juga mengasah. So dia kekalkan sahaja. Okey, kalau eja pengasuh. Tulisan Ustaz buruk sikit lah. Okey, peng, eja panga. Asuh, eja sahaja seperti biasa. Tidak perlu dikugurkan atau dibuang huruf alif. Kekalkan sahaja alifnya. Okey, boleh dapat? Mudah saja. Kiranya kalau jumpa imbuhan awalan imbuhan awalan peng dengan meng ni,
apabila masuk pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif untuk a, A-nya kekalkan sahaja. Okey, itu ringkasnya lah. Peng dengan meng, selepas tu ada huruf alif, maka alif tu kekalkan ya, ataupun ada huruf A nak eja jawinya, kekalkan sahaja A-nya tu untuk jadi huruf alif. Okey, boleh? Jadi kita tengok contoh. Baik, untuk yang seterusnya macam biasa dalam mata pelajaran Jawi ni ada petikan, di mana petikan ini biasa keluar dalam soalan peperiksaan format PSRA. Petikan-petikan ini akan diberikan kepada calon, okey, kepada murid, dan murid perlu menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan tersebut. Jadi kita cuba tengok kita cuba baca. Assalamualaikum saudara Amsyah, saya Haziq, sahabat lama saudara. Saya sering melihat saudara sebagai pengacara di kaca televisyen dalam rancangan Hafiz Muda. Untuk pengetahuan saudara, saya sekeluarga akan menunaikan umrah pada hujung bulan ini. Oleh itu, saya ingin menjemput saudara sekeluarga ke majlis doa selamat di rumah kami pada minggu hadapan. Saya juga turut menjemput beberapa orang guru yang mengajar kita ketika zaman persekolahan dahulu. Terlalu banyak jasa dan pengorbanan mereka mengasuh dan mendidik kita. Setiap masalah yang berlaku di sekolah, mereka mampu mengatasi dengan bijaksana. Saya akan mengajak kawan-kawan rapat kita ke majlis tersebut. Sampai di sini sahaja email saya. Sekian, terima kasih, Haziq bin Muhammad. Jadi petikan ini berkisahkan tentang seorang rakan kepada rakannya yang mengajak datang ke rumah untuk kenduri doa selamat. Jadi adalah perbualannya di situ. Tetapi apa yang Ustaz nak highlightkan kat sini adalah dalam petikan ini ada beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan awalan peng dan meng yang masuk pada kata dasar yang bermula dengan huruf A, huruf alif, dan huruf A itu adalah suku kata terbuka. Apa perkataannya? Buku teks pun dah dimerahkan. Antaranya ialah pengacara, okay, mengajar, mengasuh, mengatasi dan juga mengajak. Semua itu ada imbuhan awalan peng ataupun meng. Dan selepas peng dan meng tu ada huruf alif untuk A. Sebab kata dasarnya yang bermula huruf A. Acara, ajar, asuh, atas, atasi, ajak. Jadi A-nya tu ataupun alifnya itu dikekalkan ejaannya. Tidak perlu digugurkan. Boleh? Okey, baik. So, inilah dia antara perkataan-perkataan yang tadi kita cakap, yang saya cakap tadi, inilah perkataannya. So nampak ada imbuhan meng dekat sini. Sini punya mengacara, pengacara, ada imbuhan meng, maka A-nya tadi tu, alifnya itu dikekalkan. Okey, baik. So, di sini ada satu latihan kefahaman di muka surat 40. Berdasarkan petikan yang kita baca tadi, adalah soalan-soalannya. So, soalan pertama, siapakah pengirim email tersebut? Yang ini kamu buat di buku latihan kemudian hantarkan kepada ustaz dan ataupun kepada guru mata pelajaran Jawi anda untuk disemak. Okey? Bolehlah terus video ni ada cara mengajar, cara macam mana nak buat soal topik ni, dan ada latihan. Tinggal kamu buat latihan ni dan boleh hantarkan kepada guru mata pelajaran Jawi masing-masing. Okey? Baik, soalan pertama, siapakah pengirim email tersebut? Okey. So, siapa yang kirimkan email tersebut? Okey, jawapannya ada dalam teks, tapi nak bagi tahu cara nak menjawab. Sama juga seperti sebelum-sebelum ni, apabila nak menjawab soalan kefahaman Jawi, jawab dengan jawapan penuh, iaitu dengan mengambil pangkal soalan untuk menjadikan sebahagian daripada jawapan, barulah masuk kepada jawapan yang sebenar. Contoh, siapakah pengirim email tersebut? Okey, kalau kita tengok dalam teks, jawapan dia adalah Haziq bin Muhammad. Haziq ni lah sebagai pengirim kepada email ini. Kan, dia yang emailkan kepada Amsyah. Jadi bila nak jawab, kita tak boleh terus jawapan dia Haziq bin Muhammad. Betul, tapi awak akan dapat setengah markah. Okey, so siapa pengirim email tersebut? Ambil dari sini. Pengirim email tersebut ialah Haziq bin Muhammad. Baru dapat markah apa? Markah penuh. Okay, yang kedua, apakah tugas dan pekerjaan Amsyah sekarang? Sama juga, ambil daripada pangkal soalan. Tugas dan pekerjaan Amsyah sekarang adalah, okey, apa dia? Nombor 3, mengapakah Haziq menjemput Amsyah datang ke rumahnya? Sama juga, ambil daripada pangkal soalan. Haziq menjemput Amsyah datang ke rumahnya apa? Untuk apa? Kerana apa? Okey. Nombor 4, siapakah yang turut dijemput oleh Haziq ke rumahnya? Ambil juga daripada pangkal soalan. Yang turut dijemput oleh Haziq ke rumahnya adalah siapa, siapa dan siapa. Okey, nombor 5, senaraikan perkataan yang mengandungi imbuhan awalan peng dan meng pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif pada bunyi vokal tunggal A. Tadi Ustaz dah bagi jawapan dekat sini kan? Okay, kamu boleh buat semula. Okay.
Okay, baik. Latihan yang kedua di muka surat 40 juga bawah ada soalan menjawikan. Jadi kamu boleh jawab juga soalan ini. Silakan jawab dan tulis dalam buku tulis. Cara nak menjawikan perkataan-perkataan ini. Mengamuk, pengatur, mengabaikan, pengacara, pengasas dan juga pengasuh. Baik, kat sini ada imbuhan peng dan juga meng. Ustaz ambil satu contoh. Contoh dia adalah mengamuk. Pertama sekali stepnya kita kena potong suku kata. So kat sini ada suku kata awalan meng kan. So kita potong dekat meng. Kemudian ada a, kemudian ada mok. So meng ni adalah imbuhan awalan meng, ejaan dia mim nga lah. Okey. Kemudian ada huruf a. A tu kita kekalkan. Jadi ada huruf alif. Mok, mim, waw, K di akhir suku kata adalah huruf qaf, mengamuk. Dan begitulah seterusnya kamu boleh jawikan sendiri. Dan latihan yang ketiga ialah namakan gambar-gambar di bawah secara bertulis. Okay? Kamu boleh photostate ataupun kamu boleh lukis gambar-gambar tersebut dan kamu namakan berdasarkan gambar dan jawikan terus. Jangan tulis dalam rumi, jawikan terus perkataan tersebut. Okay? Jadi ini sahaja perkongsian Ustaz pada hari ini berkenaan dengan tajuk imbuhan awalan peng dan meng. Yang pertama sekali kita nak tahu imbuhan awalan peng dan meng pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif A pada suku kata terbuka. Maka solusinya adalah kekalkan sahaja alifnya. Sekian sahaja daripada Ustaz. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun komen, boleh tinggalkan komen di ruangan komen di live di channel YouTube ini, di rakaman video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel YouTube Ustaz untuk manfaat kita bersama. Sekian sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.